Oh, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okay. Sorry, tak nampak tadi. Okay, hello pada Ismi, Nina, Amira. Siapa lagi kat sini? Wan Azrin ada. Okay, saya sebenarnya nak ucapkan sekali lagi selamat berpuasa kepada semua. Macam mana puasa kita? Okay ke KO? Harapnya sebenarnya okay. Dan saya minta maaf, saya tak boleh nak buka aspek mata ni. Mata saya kena konjungtivitis. Sangat bengkak dan sangat gatal dan sangat merah. So terpaksalah berspek mata hari ni. Bukan sebab poyo ke apa sebab sakit mata. Okay. So saya nak baca soalan yang diberikan kepada saya. Tapi sambil-sambil tu juga saya bacalah nanti saya cuba jawab soalan-soalan yang ada dekat sini. Ataupun mami-mami kat sini nak kongsi-kongsi cerita dengan mami-mami lain pun best juga. Sebab saya memang suka kalau jumpa dengan kawan-kawan tu kita memang berborak pasal anak, berborak mengenai pengalaman menjadi ibu. Dan setiap orang tu pengalaman mereka berbeza-beza. Satu benda yang saya selalu tekankan ialah cara anda dan cara saya tak sama. Tak ada satu cara untuk membesarkan anak. Tak ada satu kaedah atau satu cara yang tertentu je. Inilah dia cara yang paling betul. Tak ada macam tu. Caranya berbagai-bagai. Tapi ada asas-asasnya yang perlu kita ikut. Tapi cara orang buat tu lain. Jadi kalau orang tu buat cara lain dengan kita cakap, kenapa dia buat macam ni? Itu cara dia, tak apa. Okay? So kita semua berbeza-beza, pengalaman kita berbeza, situasi kita berbeza, anak-anak kita berbeza. So tak payah kita kadang-kadang nak bandingkan dengan orang lain ke. Ini keluarga kita, situasi kita berbeza, kita cuba yang terbaik. Kadang-kadang tak perlu kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita jangan bandingkan diri kita, anak-anak kita juga dengan anak-anak orang lain. Okay? Jangan bandingkan anak dengan adik-beradik dia pun tak boleh juga. Okay, saya baca soalan pertama dulu. Nanti saya cuba baca soalan-soalan lain lah yang anda postkan dekat sini. Korang ni macam tak ada respon je dengar tak ni? Okay. Soalan ni lebih kurang sama lah soalan daripada Abdul Hafiz, daripada Jaja, daripada Anis, daripada Azizah. Kata mereka ni semua ni biasa kalau dekat dalam Facebook saya pun banyak sangat soalan mengenai anak-anak katanya yang kurang mendengar kata ataupun degil. Cara didik anak agar anak dengar kata. Okay, first question. Kita ni dengar kata anak ke tidak? Kadang-kadang kata susahnya nak didik anak. Very negative word. Kalau kata Prof Mahaya tu dia kata buang tu semua. Cara kita melihat anak kita, kalau hati kita rasa memang anak kita degil, percayalah anak tu memang akan degil. Setiap sekali saya cuba, adalah mungkin terlintas perkara-perkara negatif mengenai anak kita, saya cuba buang kat dalam hati. Sebab percaya apa dalam hati kita ni, kita mengiyakan bahawa anak kita memang macam tu. Kalau boleh, walaupun hakikatnya macam saya cakap minggu lepas, hakikatnya semua budak-budak ni ada degil. Kita ni pun degil juga. Dan mak orang ni pun degil juga kan. Manusia ni memang kadang-kadang kita ada degil. Kadang-kadang kita tak dengar kata. Kita pun tak dengar kata juga kadang-kadang kan. Jadi anak-anak ni pun manusia biasa macam kita juga. Tapi mereka ni lebih suci daripada kita. Kita ni dah banyak buat salah. Anak-anak ni suci, tak berdosa. Jadi kalau mereka degil pun sebab kadang-kadang ianya memang naluri kanak-kanak macam tu. Tapi apa dia antara, memang kita tak suka anak-anak kita degil. Saya pun tak suka. Kadang-kadang anak-anak saya pun degil juga. Tapi saya tak mau cakap, kenapa degil sangat ni? Saya takkan cakap macam tu pada anak saya. Tak akan guna perkataan negatif tu. Sebab sekali you dah pakai, you mengiyakan bahawa mereka ni memang degil. So don't do that. Dia cakap dengan dia ni memang, kadang-kadang saya tengok mak cakap dia ni memang tak berapa pandai sangat. Tapi saya cakap anak you tak pandai depan anak tu dengar. Betul? Dia seolah-olahnya kita mengiyakan dia tak berapa pandai. Jangan buat macam tu lah. Okay. Jadi kita terima semua budak-budak degil, right? Tak ada budak yang memang dengar kata 24 jam, tak ada. Kadang-kadang ada degil. Tapi ada budak-budak yang terlebih degil. Pertama, kita kena muhasabah diri kita sebagai seorang ibu. First, kali saya cakap buang benda-benda negatif tu. Jangan label anak. Kalau dia terasa kat dalam hati pun kata no. Tak ada. Anak saya baik, insyaAllah. Kadang-kadang merasa kenapa saya kata kenapa Azra mungkin lain dengan kakak dia kan. Kenapa kakak dia waktu mungkin primary 1 kakak dia dah hafal dah juz amma tu dah habis dah. Azra tak habis pula. Terus saya kata tak ada, dia orang lain. So dalam hati saya tak boleh nak cakap mungkin Azra ni malas sikit daripada kakak. Tak boleh cakap macam tu. Saya tak boleh cakap macam tu. Kalau saya cakap macam tu maknanya saya mengiyakan anak saya macam tu. No. Maknanya cara saya kena berbeza untuk Azra. Cara Amna tu berbeza.
Okay. So never say, and kita ni mak, ingat kita ni mak, you do not label your child with very negative stuff. Okay. Kalau dalam psikologi, kita ada behavior modification. Benda lah tu. Okay. Mengubah tabiat dan tingkah laku. Dan setiap manusia boleh. Apatah lagi kanak-kanak. Kan orang cakap, anjing pun kita boleh train, apa lagi budak-budak. You can train a dog. You don't think you can train human beings yang ada akal? Boleh. Anak-anak ni kita boleh ubah perangai mereka. Tapi, okay, firstly, what are the things yang you nak ubah? Identify the thing. Identify the behavior. Kenal pasti apa dia yang anda nak ubah. Tulis dulu. Okay. And you work satu-satu. Bukan semua nak ubah sekali. Right? No. Okay. First, kita nak ubah apa? Katalah kita nak anak kita ubah sebab sini Jaja kata, kesian Jaja, kata anak dia 3 orang, 3 lelaki. Allahu Akbar. Saya seorang lelaki, kita pun dah pening kepala Jaja. Dia kata, tengok, ni mak, okay, Jaja, okay, Jaja dan ibu-ibu semua. Bila kita cakap macam ni kan, kita cakap, macam mana nak didik anak lelaki ni? Mereka ni degil. Dah, it's very negative from the mother themselves. You know? Kalau kita, kalau boleh, saya ingin anak saya lebih dengar kata. Bukan dia tak dengar kata, bukanlah dia degil 24 jam. Tak. So, what you say, what you choose to say, and how you choose to see your children is very important. 6, 4 dan 5 months. Allahu Akbar, penatnya Jaja. Lepas tu kesian dekat Jaja sebab suami dia tak selalu bersama. Suami dia kerja offshore. Jadi dia kata, apa patut saya buat? Saya garang sangat, tak jaga trik mereka. Apa tu dia kata? Sorry. Mereka ni jadi degil macam anak kurang kasih sayang je. Mungkin ya. Dan kata pakar psikologi, antara sebab kenapa anak-anak suka merengek, tak mendengar kata, agak degil, adalah kerana mereka memang kurang kasih sayang. Betul. Mereka kurang masa dengan ibu bapa, sebenarnya mereka mahukan lebih daripada itu. Mereka mahukan lebih masa anda. Jaja dan ibu-ibu semua, seperti yang saya cakap minggu lalu, apabila anak kita buat sesuatu perkara yang tidak baik, mereka merengek-rengek, apa saya buat? Saya duduk, macam kita anak saya macam ni, saya duduk, saya sama height dengan dia tu, saya peluk dia. Sayang anak Umi nak apa? Usually kita beri kasih sayang, insya-Allah dia punya merengek tu akan kurang. Okay, cuba. Alright, macam mana nak ubah perangai yang degil tu? Pertama kata, apa dia perangai dia? Yang kita nak kenal pasti tu. Kata ni, contohnya dia kata, nak didik anak dia suruh masukkan baju kotor dekat dalam basket, right? Imran saya tengah didik dia, balik sekolah je kena buka beg, masukkan baju kotor dia dekat dalam washing machine, towel dia yang dipakai kat daycare tu kena sangkut sendiri. Saya tengah train dia. Kadang-kadang dia tak nak buat, merengek. Tak apa, saya race dengan dia. Saya kata, okey, Imran tak nak. Kita tak boleh paksa budak. Alright? Pertama, kita tak boleh paksa, tapi kita kena ingat bahawa perangai anak-anak kita ni boleh diubah. Senang ubah perangai budak daripada perangai orang-orang dewasa yang dah tua bangka macam kita ni. Okey, kenal pasti behavior. Kata contoh tadi, nak masukkan baju dekat dalam basket tu. Alright, kita dah tulis. Okey, ini dia saya nak ubah. Apa strategi kita? Nak membuat mereka suruh je? Tak boleh. Kalau kita nak suruh je, letak balik kan berapa kali dah mama cakap dah masukkan baju tu. Man, it's not going to work. Alright, you boleh buat sampai boleh letakkan. Benda tu mereka dengar, tapi they hear but they don't listen. Right? Hear dan listen tu berbeza. Okay, so kurangkan bebelan anda. Okay, okay. Assalamualaikum semua, nampak ramai-ramai lagi. Okay, kurangkan bebelan. Kita fikir strategi dia. Macam mana aku nak buat anak aku nak ubah perangai. Ingat ya, anak-anak kita boleh ubah perangai dia orang. So don't worry about that. Cara, taktik, strategi. Okay, macam saya cakap, firstly, cakap dengan dia. Okay, mama nak letakkan baju. Bila diorang kena dengar, they have to look at you. Anak-anak saya, kalau saya bercakap dengan dia, look at me, Amna. Imran look at Umi. Kalau tak, dia tak ni, kena pandang. Bila kita berkomunikasi ni, antara yang paling penting adalah listening. Dia kena dengar, dia kena faham, kita kena pandang. Ada communication tu, face to face, right? Kita kena cakap dengan anak kita, dengar. Okay, Imran kena tolong Umi. Imran budak pandai. Every day, tell them what you expect them to do. They have to know your expectations of them. Okay, kalau kita belajar dalam psikologi, ini adalah sangat penting untuk mengubah tingkah laku. Anak-anak ni kena tahu kita nak dia buat apa.
Mama nak adik masukkan baju dekat dalam basket. Ni baju, ni basket. Kedua, role modeling. Kena tunjukkan caranya. Okay? Macam ni. Lepas adik dah pakai baju, dengan penuh kasih sayang, bebelan. Dia memang kena kerja lebih sikit lah. Kalau nak anak-anak yang baik, nak anak-anak yang mendengar kata, maka mak ni nak tak nak. Kalau bapa tak nak tolong kita, tak apalah, kita buat seorang-seorang je lah, perempuan semua. Okay? Tak boleh, if you cannot rely on your husband, it's okay, we do it ourselves. Okay? It's our children, and of course we want to see our kids. Sebab ramai yang kata, suami saya ni, suami saya itu. Biarlah dia. Kita je lah buat. Kita nak anak-anak kita baik kan. Ingat, nak dapatkan anak-anak yang baik, kita kena usaha lebih sikit. Dan cara kita kena ubah. Boleh. Saya yakin sangat. Anda berubah, anak anda akan berubah. Okay, so kita dah bagi expectation tadi tu. Kita cakap, okay, mama expect you to put baju kotor dekat dalam basket. Satu-satu ubah perangai. Bukan semua perangai nak ubah sekali. Kita ni pun nak ubah perangai. Susah kan? Tapi ingat, budak-budak senang je. Reward. Right? Bila dia buat, lepas tu kedua, role modeling kena tunjuk. Macam ni. Lepas tu buat benda tu sangat fun. Very positive. Jadi dia akan associate, masukkan baju itu dengan perkara yang positif. Okay, cuba. Okay, mama buat dulu. Okay? Okay, macam ni. Cuba adik buat. Pandai. Gula-gula. Ataupun peluk, cium, anything lah, reward tu. Okay. Lepas tu practice. Okay, practice. Lepas tu kita, okay, cuba kita practice. Okay, adik buat konon-konon tengah main. Adik cuba tengok, cuba buat letak baju dekat dalam basket. Lepas tu dia akan buat. Okay, practice. Kemudian kena consistent. Maknanya hari ni buat, lepas tu besok kalau dia tak buat, mak tak cakap apa-apa. Tak boleh. Kalau kita nak ubah perangai, dia kena consistent. Alright, so kita kena buat tiap-tiap hari. Kalau boleh, kita ada reminders. Maknanya ada peringatan. Kita tulis itu. Apa yang kita nak ubah? Tulis, kalau anak tu boleh membaca. Siapa nama dia? Nama dia katalah adik. Adik akan meletakkan baju kotor ke dalam basket setiap hari. Tulis, letak dekat situ. Dia nampak benda tu. Apa lagi okay, tu antara salah satunya. Tengok dia ada step-step dia nak ubah perangai ni. Bukannya senang, bukan macam tu bebel-bebel dia takkan ubah. So, kenapa kita sebagai ibu, kita kena berfikir secara lebih kreatif sikit untuk mengubah perangai anak-anak kita. Dan sekali lagi saya nak tegaskan, kita jangan menyerah kalah dengan anak-anak. Kadang-kadang anak kita tu macam ni, jadi kita mengalah. Tapi no, kita ni kena take charge dengan cara yang kreatif, dengan penuh kasih sayang. Because only love can insyaAllah give you strength and change so many things. Okay? Apa lagi saya nak cakap? Okay, boleh ke? Okay lah, boleh lah tu ya. Okay, good tips. Thank you. Alright. Next question. Saya bacakan ni. Kak Dina, macam mana nak bagi anak suka makan sayur? Anak lelaki sulung saya memilih dalam makanan. Okay, Nina, sekali lagi, sebenarnya memilih ni sangat sinonim dengan kanak-kanak. Yang pertama saya nak tanya Nina memilih juga tak makanan? Ada kan? Ada makan kita suka, ada makan kita tak suka kan? Memang lumrah manusia. Okey, tapi kita nak anak kita makan sayur. Macam anak saya, alhamdulillah mereka semua makan sayur. Ada caranya. Nanti kejap lagi saya kongsikan. Tapi Imran dia kurang suka brokoli, tapi makan juga kadang-kadang dia suka sangat carrot dan timun dan salad. Dia suka sangat. Tapi dia kurang sikit brokoli. Kakak sangat suka bayam. Suka brokoli, tak suka carrot. Tapi diorang ada sayur pilihan masing-masing. Alright, kita pun ada sayur yang kita suka, ada sayur yang kita tak suka. Okay. Pertama sekali, kita kena bercakap dengan anak. Saya ni memang rajin cakap. Sebab apa? Kalau nak anak jadi anak yang bijak pandai, kita nak anak kita menjadi manusia yang berguna, yang memang cemerlang, kita kena banyak bercakap, banyak bertanya, banyak menerangkan perkara kepada anak-anak kita. Banyak tanya. Sebab apa? Ada satu pemenang anugerah Nobel. Dia kata IQ-nya biasa-biasa saja. But dia kata I asked a lot of questions. James Watson, dia pemenang anugerah Nobel pada tahun 1942 rasanya. Okay, kalau tak silap, you can Google and tell me. So dia kata, but I asked a lots of questions. Anak kita bagi mereka bertanya banyak soalan. Kalau mereka tak bertanya, kita mulakan dulu. Adik tahu tak sayur tu apa? Tak suka. Memang budak-budak ni secara lunar ni tak suka. Tapi boleh training. Macam cakap tadi, perangai boleh ubah. Don't worry. Okay, alright. Boleh. Garanti boleh. Ini kan masalahnya kadang-kadang kita ni sebagai mak, kita tengok anak kita tak makan sayur, dah lah,
Tak ada usaha macam itulah. Tapi kita nak bagi anak kita yang terbaik. Sebab apa? Oh, sayur ni sangat penting. Saya tahu, sebab saya baca. Jadi saya tahu vitamin-vitamin yang ada kat dalam sayur tu, dalam buah-buahan. Sebab tu saya sangat tekankan perkara-perkara ini. Dan boleh tengok memang alhamdulillah anak-anak kita akan membesar macam mereka lebih tinggi. Kadang-kadang tengok budak-budak tak langsung tak ada sayur dekat dalam plate dia, mak dia tak kisah pun. Saya rasa macam ada problem kat sana. Daripada kecil kita dah memberi kelepasan kepada anak kita untuk makan secara tidak sihat. Dan makan secara sihat ini sebenarnya adalah ajaran kita orang Islam, okey? Makan secara sihat yang fresh, yang segar, bukan makanan-makanan ringan. Like burger, french fries, benda-benda tu sangat tak sihat. Sangat tak kaya dengan garam, kaya dengan gula, kaya dengan MSG. Bagi anak-anak anda makan daripada bagi vitamin tu. Kalau doktor kata vitamin bagi makanan yang asli macam sayur-sayuran. Okey, pertama tanya pada adik anak anda, sayur tu apa? Tahu tak adik sayur tu apa? Okay, kita Google sama-sama. Okey, cari. Sayur ada macam-macam warna. Saya ada buku sayur tu. Warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna purple. Ada kan sayur warna purple kan? Warna apa lagi? Orange nak cakap. Kuning jagung, labu, orange kan? So tengok lots of colours sayur. Dan cakap pada dia, terangkan dia apa dia khasiat sayur. Adik tahu tak, kalau kita makan dekat Imran dia suka carrot, sebab saya terangkan kat dia carrot. Betul, bagi dia pegang, terangkan pada dia, cakap carrot ni bagus untuk mata Imran. Nanti kan Imran boleh masuk dekat dalam gelap, lepas tu Imran boleh nampak dekat dalam gelap, macam ada power. Saya cakap kat dia. Lepas tu saya masuklah bilik dengan gelap dengan dia. Nanti kalau ada orang datang ke, Imran boleh nampak daripada jauh. Lepas tu dia suka. Lepas tu saya bagi dia pegang carrot tu. Kita potong sama. Kalau pergi shopping, kita beli carrot tu. Dan paling penting kan dia faham kenapa dia kena makan sayur. Alright. So rajin-rajin sikit berbual-bual dengan anak. Okay. Rajin sikit berbual dengan anak. Terangkan kepada dia khasiat makanan. Dan bagi mereka cuba. Bagi mereka try sikit. Okay, kejap nanti balik nanti, cuba tengok besok. Saya nak post satu video. Saya buat satu eksperimen dekat satu tadika mengenai sayur. Okay, nanti besok insyaAllah saya paste. Jadi mak-mak dekat sini, you can check that out in my FB tomorrow. Seronok sangat. Ada dua orang budak ni, dia tak suka makan sayur, tapi saya bagi dia cuba sikit je. Okay, cuba try. Dan setiap hari letak juga sayur tu. Dia makan ke tak makan, letak juga atas meja. Mungkin mereka nampak, mereka biasa dengan sayur. Satu hari nanti they will try. Kita terus bagi. Walaupun sikit, cakap, they will try. Okay, kata no, you have to sayang, because this is very good for you. I say we have to. Umi bagi Amna dengan Azran dengan Imran makanan yang baik. Umi tak bagi makanan yang tak baik. Umi tak bagi tanah kat tepi jalan. Umi bagi semua makan baik. Whatever is on your plate, you eat it. Saya cakap gitu kan. Lepas tu apa nak cakap tadi? Mak kena makan juga. Anak-anak ni dia kena nampak. It's all about role modeling. Kita jangan menjadi seorang parent, menjadi seorang ibu dan bapa ni, anak-anak dia melihat apa yang kita buat. Saya ingat mak saya selalu makan sayur. Kita orang memang kena kecil-kecil paksa makan sayur. Tapi sampai besar alhamdulillah saya suka sayur. Beza dengan suami saya, dia cuma suka makan toge je. Toge dengan kubis. Sebab dia dah biasa macam tu. But I love my vegetables. Sebab dan saya berterima kasih kepada ibu bapa saya kerana memaksa saya masa kecil, dan sampai sekarang saya suka. I really love vegetables. Dan saya mahu anak-anak saya juga menghargai sayur-sayuran ini yang asli, yang penuh, yang kaya dengan vitamin C, yang hanya akan memberikan anak-anak kita kesihatan dan segala jenis vitamin yang mungkin tak dapat di luar sana. Alright? Okay. Watching from Australia. Hey! Hello Fadila. I miss you. Say hi to your mom. Alright. Kak Dina, macam mana? Okay. Macam mana nak buat anak suka minum susu? Okay. Nak kena paksa. Jangan paksa, boleh tak? Saya ingatkan Wan Azrin waktu saya kecil. Memaksa anak ni, dia kena ada hikmah dia. Kita nak dia buat, tapi kita kena ada cara dia. You cannot force. Once you force your children, lepas tu your children dah tak suka, dia tak akan nak buat benda tu. Saya ingat waktu saya kecil, ayah saya dia memang paksa jugalah kita orang ni minum susu. Paksa. Okay, macam sayur tu, akhirnya saya makan jugalah, dan saya tak ada fobia dengan sayur sebab mungkin cara mak saya tu berbeza dengan ayah saya. Tapi ayah saya ni, dia akan beli susu, dia akan paksa semua nak dia minum susu sebab dia kata susu ni sangat penting. It's very important for you, especially for your teeth and your bones. Sangat penting untuk kekuatan tulang kita perempuan kan, kena minum susu, dan juga anak-anak kita. Memang it helps development kan.
bone development and growth development. Susu ni sangat kaya dengan vitamin banyak, memang sangat penting untuk anak. Anak saya sampai sekarang minum susu. Firstly, kita jangan paksa. Alright, kita kena tukar kaedah kita. Saya tak sure apa yang Muan dah buat. Memaksa macam ayah saya dulu, dia paksa, dia duduk depan ni dengan rotan, dengan mata dia besar tu, dia kata minum. Ya Allah, saya sampai nangis minum betul. Dia paksa juga minum. Sampai sekarang saya macam tak suka sangat tengok susu, sebab dah ada fobia macam tu. Okay, so kita jangan paksa sangat anak kita, tapi kita cari strategi dan kaedah, bukan yang paksa macam tu yang akan membuatkan mereka benci dengan sesuatu perkara, in anything, right? Itu paksa-paksa nanti anak tu jadi tak suka. Macam kita paksa dia membaca, nanti lala dia tak suka membaca. So you cannot associate something good with a negative experience. Faham tak? Kita tak boleh membuat anak kita suka sesuatu tapi dia mempunyai pengalaman yang pahit. Bila nak suruh baca je mesti nak marah-marah. Nanti lala saya tak suka membaca. So bila nak suruh membaca, make sure suasana dia positif. Nak suruh dia minum susu, suasana dia positif. Pujuk. I'm sure kita sebagai mak, saya cakap kita lebih bijak daripada anak kita yang umur 4, 5, 6 tahun tu. Kita boleh buat. Kena kreatif sikit. Think out of the box. Okay? Alright. Next. Apa lagi? Okay. My issue. Okay. Kakak ipar saya berbangsa Jepun. Anak kecil dia 2 tahun lebih dan sangat, label, nakal. Okay. Let's see. What do you mean by sangat nakal? Okay. Sebab ada orang kata nakal macam ni. Okay, kita tengok. Dia kata suka memukul anak kecil saya. Tetapi disebabkan ajaran ibu dia lain, saya tak dapat bercakap atau okay. Yeah, that's right. You will meet people yang akan bermacam-macam perangai. Okay, saya ingat Imran pun kadang-kadang kena pukul. Tapi bila saya tanya teacher dia dekat sekolah, ada budak yang akan suka pukul orang lain, right? We have to admit and acknowledge this. Kita tak ajar anak kita pukul orang lain, tapi akan ada anak-anak orang lain akan datang pula pukul anak kita. What do you do? Right? I'm sorry, we have to live in society. You kena bagi anak-anak you jumpa dengan anak kakak ipar, nak buat macam mana kan? Kita akan berjumpa dengan perangai-perangai manusia yang macam ni. Saya tak pernah label anak saya dengan benda-benda Imran ni naughty. Saya tak suka orang panggil anak saya naughty, sebab anak saya tak naughty. Kalau saya duk cakap kat dia tak naughty tu, ada orang lain, naughty boy. Saya geramnya aku kenapa panggil anak saya naughty kan. Tapi kena cakap dia, no Imran, you are not naughty boy. That uncle doesn't know. That's not right for him to say that. Saya cakap tak elok dia cakap macam tu dengan Imran. Tu salah tu. Cakap okay. So bila ada orang pukul Imran, saya cakap apa? Alhamdulillah, bila saya tanya cikgu saya, cikgu tadika Imran, saya tanya, Imran pukul orang tak kat sekolah? Nak tahu juga kokok dia pukul-pukul kan? Tu cikgu kata no. Okay, Alhamdulillah, very good. That means I did something right. My kids don't hit other people. I feel very happy, Pertama, kadang-kadang budak yang suka memukul ni, mereka nak lepaskan sesuatu perasaan. Ataupun saya tengok mereka nak bercakap, tapi diorang tak reti nak bercakap. So they have no other choice but to hit and do very weird things, right? Okay, tak apa. So kalau anak orang lain tu pukul anak kita, macam Imran hari tu dia kena pukul. Macam Umi, that boy, ada pergi masjid tarawih kan, macam budak. Ya Allah, Umi, that boy hit me. I don't like that boy. Saya kata yes, Imran. Saya cakap dia, tapi kena terangkan anak kita lah. Tanya dia balik. Banyak bertanya dengan anak, okay? Banyak bertanya dengan anak. Tanya dia, apa ni? Saya nak cakap something lagi nanti saya baru teringat. Tanya balik pada anak tu, sakit tak? Kata, Imran, baik tak dia pukul orang? Tak. Kata tak kan? Kalau kita kena pukul, kita sakit. Tak baik kan pukul orang? Tapi nak cakap dia, budak tu tak tahu. Dia kecil lagi, dia tak tahu Imran. Mama dia tak ajar. Kadang-kadang saya cakap dia, I'm sorry Imran. Ataupun dekat Azra cakap, maybe the mother didn't teach them not to do that. Okay, mama dia tak ajar. Umi ajar anak Umi, jangan buat macam tu. Kesian dekat dia kan, sebab tak ada orang ajar dia. Nanti kita ajar dia jangan buat macam tu. So they appreciate that. Macam-macam lah cara kita boleh kreatifkan lagi lah. Tapi yang penting kita acknowledge benda tu, kata okay, kita kena cakap anak kita akan ada orang macam tu, tapi kita jangan ikut dia dalam bahasa anda sendirilah. Okay. Lepas tu apa saya nak cakap tadi? Alamak, lupa balik. Tak apa. Okay, tak apa. Kak Dina, anak sulung saya berumur 4 tahun dan yang bongsu 1 tahun. Semenjak ada yang kecil, abang selalu memberontak. Okay, memang biasalah macam tu kan. Sehingga tak nak balik rumah dan sanggup tidur di rumah nenek. Kejap.
Abang 4, adik bongsu 1. Oh, okey dah. Dah besar juga adik ni, 1 tahun. And dia bagi tahu my mom yang Umi dan Abah sayangkan adik dari abang. Allah, sedihnya. Saya sedih sangat-sangat. Walhal saya dan husband selalu dahulukan abang. Mungkin dia cemburu sebab saya fully breastfeed yang kecil sehingga hampir setahun, dan yang abang cuma 4 bulan sahaja, sehingga saya kena beli hadiah untuk abang sebagai umpan balik rumah. Satu lagi kat dia, macam mana nak kurangkan anak dari minat Ultraman? Alamak. Okay. Alright, mana banyak soalan. Sekejap Pertama kita address selalu memberontak dan tak nak balik rumah sejak ada yang kecil. Fazliana and Danish. Saya rasa tu nama anak dia. Danish kot nama anak dia. Dia tak nak balik rumah. Okay, cemburu untuk dapat adik tu adalah perkara biasa. Saya susah sikit nak jawab soalan ni. Kenapa sebab Alhamdulillah anak-anak saya tak ada cemburu yang melampau sangat macam tu lah. Tapi tak ada cemburu sampai tak nak balik, tak adalah kan. Tapi cuma cemburu. Amna pun pernah cakap pada saya yang I think you love Imran more. Dia kata macam tu. Sebab because we always buy toys for him, we always buy him things, right? Dia kata no, I love my tu. Terangkan balik pada dia. Boleh tak Mama Danish cuba faham kenapa dia berperlakuan macam tu. Ajak dia borak-borak. Tapi jangan tanya dia directly macam tu. Kadang-kadang anak ni kita boleh tengah main-main, kita tanya dia, kita kena faham perasaan anak-anak kita. Nanti saya akan sentuh mengenai emosi. Betapa pentingnya kita mengajar anak-anak kita emosi. Cuba fahamkan kenapa dia macam tu. Cuba borak-borak dengan dia. Sebab Mama Danish rasa sebab ada yang bongsu. Mama Danish rasa itu sebabnya. Mungkin ada sebab lain. Mungkin dia memang suka balik rumah nenek dia sebab nenek dia memang manjakan dia sangat-sangat ke apa. Okay. Dan saya yakin Mama Danish, anda boleh membawa pulang anak anda kembali. Anak-anak ni dia cuma perlukan masa, dia perlukan kasih sayang daripada kita. And if you give lots and lots and lots of love, I believe any children would want to be with you. Anak-anak mahukan perhatian, mahukan kasih sayang. Sometimes dia nak bermain dengan kita sekejap. Cuba kita tumpukan 100%. Kadang-kadang kita macam acuh tak acuh dengan anak. Sometimes Imran selalu ajak saya main. I want to play with you. Kadang-kadang letaklah benda tu, main dengan dia. Bagi dia perhatian itu. Children want love. Give them that. Give them love. Okay? Alright. Hartini tanya macam mana. Okay, next week lah saya nak sangat sentuh mengenai ni, cara redakan dan latih anak yang kuat marah. Tapi saya rasa saya sentuh next week. Okay, sebab panjang juga sikit. Betul tak anak-anak suka marah? Siapa dekat sini anak suka marah? Ada yang semua berontak, suka marah. Saya tak boleh jawab dalam masa 5 minit sebab dia panjang sikit. Next week saya jawab. Okay, so make sure next week hari Rabu juga pukul 12. Alright, so kita jumpa next week. Tapi ni saya cuba sorry. Nak jawab Hartini. Hartini kata kalau anak kita malas nak ke sekolah. Okay, kenapa dia malas ke sekolah? Right? That's a important question to ask. Kenapa anak kita tak suka kat sekolah? Mesti ada sebab dia. Kadang-kadang pagi tadi Imran merengek tak nak bangun. Kenapa? Sebab dia tidur lambat malam semalam. Semalam nenek dia ada kat rumah, so dia tidur lambat. Ada sebab-sebab yang tertentu kenapa dia malas ke sekolah. Look, don't label anak kita malas, right? Okay? Jangan label anak kita. Kita dah rasa anak kita malas, itulah yang anak kita. Dia bukan. Dia mungkin ada sebab-sebab tertentu kenapa dia tak nak ke sekolah. Jangan cakap anak kita malas, okay? Tak boleh. Kita buang benda-benda negatif tu, kita buang. Anak saya baik, anak saya rajin, anak saya positif. Okay? Very, very important for moms. Pertama kena tengok kenapa tadi. Kenapa nak kita tak pergi sekolah? Mesti ada sebab dia. Cuba cari sebab dia dan cuba tangani. Dan counter balik sebab-sebab itu dan cuba menyelesaikan masalah-masalah yang tertentu. Dia tak suka mungkin sekolah sebab apa? Sebab ada kawan pukul dia tak suka teacher digarang sangat. Kadang-kadang sekolah-sekolah ni pun, kadang-kadang teacher ni pun kadang-kadang garang sangat ke, ada kawan bully dia ke, dia memang tak suka sekolah tu ke. So kena faham lah kenapa, dan kita kena cuba menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Okay, macam mana nak redakan dan latih anak yang kuat marah? Okay, marah. Okay, saya kena tekankan benda ni sebab kadang-kadang kita tengok anak-anak menjerit. Okay, soalan pakai pampers pula 3 tahun. Banyak soalan kejap. Kita fokus dekat ni lah yang kuat marah ni. Nanti next week lah saya cuba jawab tu. Okay. Pertama,
acknowledge your feelings, acknowledge your children's feelings. Perasaan dan emosi itu adalah EQ. Masalah sekarang ni, kita cuma tumpukan kita hantar anak kita sekolah, kita jadikan dia pandai, kita nak dia skor A. Itu semua IQ. Kita kurang beri perhatian kepada EQ, emotional intelligence. Ini menyebabkan ramai di antara kita ni sangat teruk dalam mengendalikan emosi. Anak-anak kita bila marah, dia orang sebab mereka tak tahu dan tidak diajar macam mana nak jadikan anak-anak kita anak-anak yang pintar secara emosi. Yang diajar oleh siapa? Oleh ibu bapa. Bagaimana mereka melihat apa yang ibu bapa mereka lakukan. Kalau mak saya ada problem, apa dia buat? Dia tak cakap lah macam tu, tapi dalam kepala otak dia macam tu. Oh, mak marah. Oh, macam tu lah nak selesaikan problem. Marah rupanya. That's what they'll do. You taught them that, right? I taught my children that, right? Kadang-kadang kalau anak saya buat perangai, kata, ni salah saya. It's my fault. Sebab anak-anak, nak tak nak, adalah cerminan kepada ibu bapa. Balik kepada emosi. Manusia ni ada 6 emosi asas. Kata pakar psikologi, walaupun ianya sangat kompleks. Emosi adalah benda yang sangat subjektif dan sangat kompleks. Ianya berbeza dengan individu dan individu lain. Tetapi hakikatnya kita semua ada. Marah, sedih, kecewa, terkejut, macam-macam emosi ni, okay? Dan ini adalah emosi manusia. Kita berhak marah. Anak-anak kita juga berhak marah. Kita ada hak untuk sedih, dan ini adalah satu emosi yang telah diberikan kepada kita. Anak-anak kita juga ada hak untuk sedih. Kita kadang-kadang merajuk. Anak-anak kita pun boleh merajuk. Jangan marah mereka sekiranya mereka marah. Anak kita marah, kita pun marah. What are you going to solve, right? No. First, acknowledge the emotion. Maknanya kita kenal pasti emosi itu. Saya suka ajar anak-anak saya mengenai emosi, kerana saya rasa ini adalah salah satu intelligence ataupun kecerdikan yang perlu diajar oleh ibu bapa. Tak ramai dari kita yang nak cakap mengenai emosi. First, acknowledge your emotion. Teach your children about emotions. Ajar anak kita mengenai emosi. Mama, kalau kita tengah happy sangat, Mama happy sangat hari ni. Dan kadang-kadang kalau saya sedih, saya cakap pada anak saya menangis di depan dia orang. Umi hari ni sedih sangat. I'm very sad today. Somebody did this to me. I feel so sad. I'm really angry. Umi marah sangat hari ni dengan orang ni. Saya cakap. So mereka kata, oh ini marah. So bila mereka marah, kata anak yang kuat marah ni, pertama kena tanya balik diri lah, saya ni pun kuat marah ke? Biasanya anak-anak ni cerminan gitu. Kita kuat marah, anak kita kuat marah. Kita baik hati, anak kita baik hati. Biasanya, bukan semua, tapi kebiasaannya secara a general rule, right? So bila anak kita marah, kita kena, atau anak kita sedih, atau anak kita gembira, atau anak kita terkejut. Macam buat memek-memek muka kan. Okay. Senyum macam ni senyum, dia senyum. Sedih macam ni sedih, dia buat sedih. That's a game. That is one of the games that you can play with your children untuk mengajar mereka emosi. Okay. So bila anak kita sedih, cakaplah, adik, kesian adik sedih ke? Dia akan cakap dia sedih. So first kita nak ajar anak mengenai emosi. Kenal pasti emosi tu dan acknowledge it. Adik tengah marah. So now we tell them, tak apa, it's okay to marah. Tak apa adik, kadang-kadang mama pun sedih. It's okay. Adik marah tak apa. Marah ni adalah emosi biasa. It's okay nak marah, tak apa marah. Nanti bila dah reda sikit mama datang Jangan layan dia masa dia tengah marah. Bila dia marah tu kita lagi marah. It's not going to go anywhere, right? Kita tunjukkan anak kita nak menyelesaikan dengan orang marah, kita lagi marah. That is the way to solve the problem. And that's not it. Dia nak marah, okay adik marah. Adik tengah marah ya. Okay, mama tak suka orang marah. Mama bagi adik marah dulu, nanti dah siap nanti panggil mama. Kalau Imran nangis, I tak, really you want to cry? Okay, you go ahead cry first. When you done, you let me know. Cakap macam tu kan dia. Dia nangis. Imran nangis. Oh, Imran nak nangis. Nak nangis sampai bila? Sampai besok pun boleh. Nanti bila dah habis nangis, baru panggil Umi. Dia cakap macam tu. Kita keluar daripada bilik tu, tak layan dia. Lepas tu dia keluar. Okay. So, kita role model. Saya harap anda faham sedikit mengenai emosi ni. Dia sangat penting untuk dibincangkan kerana ramai di antara kita kurang bijak daripada segi emosi. Ajar anak kenali emosi, acknowledge emosi, dan jangan marah mereka sekiranya mereka sedih. Itu hak mereka untuk sedih. Kita pun boleh sedih. Kemudian jadilah role model. Macam mana nak menyelesaikan masalah. Kalau kita terjerit dekat rumah, percayalah anak kita pun juga terjerit-jerit. Nak ubah anak dulu, pertama saya percaya kita kena ubah diri kita dulu. Okay, itu saja, masa sudah tamat. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang bersama-sama hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan, hari Rabu pukul 12. Okay, selamat berbuka puasa semua. Assalamualaikum.